Assalamualaikum. Untuk video kali ni, kita dah masuk bab 2 iaitu bentuk piawai. Okey, untuk video kali ni, cikgu akan ajar dulu 2.1 iaitu angka bererti. Okey, kita tengok sikit ya. Kita ada dua standard pembelajaran di sini. Nak terangkan maksud angka bererti tu apa. Seterusnya kita boleh tentukan bilangan angka bererti. Kemudian kita nak belajar macam mana nak bundarkan satu nombor kepada bilangan angka bererti tertentu. Okey, kita tengok dulu dekat sini kita ada contoh ya situasi. Situasi 1. Hashim tertarik dengan sehelai baju kemeja yang dijual dengan diskaun 50%. Okey. Ada diskaun 50% baju yang dia nak beli tu. Harga asal kemeja tu adalah RM47.90. Ini harga sebenar lah, harga asal. Hashim menganggarkan harga kemeja tersebut selepas diskaun dan membawanya ke kaunter bayaran. Biasa kita macam tu juga kan. Kita tengok, kita berkenan. Lepas tu kita macam, oh cukup kot duit. Macam tu kan. Sebab kita dah buat anggaran. Okey. Lepas tu dia pergi dekat juruwang. Juruwang dia kata harga kemeja tu RM28.70. Okey. RM28.70. Hashim memberitahu juruwang tersebut bahawa anggaran harga kemeja adalah tidak lebih daripada RM25. Jadi kita nak tengok kat sini, Hashim ni benar ke salah? Okey, takkanlah kita nak keluarkan kalkulator kan? Jadi kita buat penganggaran dekat sini. Dekat sinilah Hashim gunakan angka bererti tu. Okey, angka bererti dia digunakan dalam anggaran macam ni. Okey. Jadi Hashim dekat sini macam mana dia dapat RM25 ni, dia anggarkan tak lebih daripada RM25, dia bundarkan RM47.90 ni kepada RM50. Sebab RM50 kalau dia nak darabkan dengan 50%, 50% ni dalam bentuk pecahannya adalah 1/2 kan, setengah sahaja. Jadi dia mudahlah nak anggar. Kalau harga dia RM50, kalau setengah daripada tu mestilah RM25. Okey, jadi harga yang betul dia kurang daripada RM50, maka sebab itulah dia bagi tahu dekat cashier tu kan, dia kata ni harga baju ni sepatutnya tak lebih daripada RM25. Sebab harga asal pun dah kurang daripada RM50. Okey, macam tu kita guna angka bererti. Okey, seterusnya kita ada lagi satu situasi yang cikgu nak kongsikan dekat sini. Puan Tan ingin membeli 30 meter kain yang berharga RM5.85 semeter untuk menjahit langsir. Okey, kita tengok harga semeter, 1 meter adalah RM5.85. So, dia pergi buat anggaran. Kat sini dia cakap dia buat anggaran jumlah harga kain tu dan sediakan duit 180. Cukup tak duit Puan Tan ni? Kita nak tengok cukup ke tak. Kalau kita nak darabkan, sepatutnya kita darabkan RM5.85, kita akan darabkan dengan 30. Sebab dia nak beli 30 meter kain. Okey, jadi takkan kita nak keluarkan kalkulator kan? Macam lambat lah, susah lah kan? Kalkulator dekat handphone pun susah. Kita lambat lah, takes time kan? Jadi, apa yang mudah? Dia tukarkan RM5.85 kepada RM6. Okey, RM6. Jadi RM6 darab dengan 30 lebih mudah. 6 darab 3 boleh congak je lah. Kalau 6 darab 3, 18. Kalau 6 darab 30, mestilah 180. Okey. Jadi cukup tak duit Puan Tan 180 ni? Cukup. Malah ada lebih. Kenapa ada lebih? Sebab harga asal dia kurang dari RM6. Okey. Yang dia darabkan tadi tu RM6. Harga sebenar kurang dari RM6, jadi mestilah cukup dan ada lebih. Okey, itu antara situasi-situasi yang kita boleh aplikasikan angka bererti dalam anggaran. Okey, jadi maksud angka bererti suatu integer atau perpuluhan merujuk kepada digit-digit dalam nombor tersebut yang dinyatakan tepat kepada suatu darjah ketepatan yang dikendaki. Maksudnya apa? Darjah ketepatan yang dikendaki ni macam tadilah, kita ada RM5.85 tapi kita nak dia cenderung kepada satu harga yang
yang orang kata fix bulat kan, nombor bulat RM6. Tak adalah perpuluhan-perpuluhan, tak ada sen-sen dah. Okey, macam itulah. Okey, bilangan angka bererti dihitung bermula daripada satu digit. Okey, suatu digit bukan sifar. Yang ni nanti kita tengok. Okay, cikgu ada contoh satu, tentukan bilangan angka bererti bagi nombor-nombor berikut. Okey, kita ada dekat sini, kita buat soalan A dulu. Kita tengok soalan A. Okey, 2763. Kita nak tahu berapa angka bererti. Angka bererti ni biasanya kita tulis singkatan dia A titik B. Okey, angka bererti. Okey, jadi kita nak kira dari mana? Kita kira dari sini sahaja. 1, 2, 3, 4. Ingat tadi, angka bererti bermula daripada suatu digit. Okey, digit lah, digit. Bukan sifar. Sifar tidak. Okey, jadi dekat sini A, soalan A ni 2763. Apakah kita punya angka bererti? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 angka bererti. Okey? Okey, soalan B. Kita ada soalan B 5008. 5008. Okey, tadi cikgu ada sebut kita kira angka bererti ni dia adalah daripada digit sahaja. Sifar bukan. Okey, jadi kat sini kita ada 1, 2. Tapi perasan tak? Dekat sini sifar ini diapit. Dia diapit. Sebelah dia ada digit, sebelah dia ada digit. Jadi dekat sini dua ketul sifar ini kita kira. Kita kira. Okey, kita kira. Ingat satu je. Dia duduk tengah-tengah, dia diapit, kira. Okey, nanti kita tengok lagi contoh, banyak lagi contoh yang cikgu akan tunjukkan. Okey, jadi dekat sini berapa angka bererti? Dekat sini 4 angka bererti juga. Okey, seterusnya kita ada soalan C 7409. Okey, perasan tak? Kita ada 1, 2, 3. Tapi sifar di tengah-tengah juga diapit, maka sifar itu pun dikira sebagai bilangan angka bererti. Kita ada 4 angka bererti juga. Okey? Okey. The interesting part. Soalan D. Soalan D kita ada 15,000. 15,000. 1, 2. Kalau tadi kita kata sifar dia diapit. Dia diapit maksudnya di tengah-tengah lah. Di tengah-tengah nombor digit-digit. Okey. Sekarang ni dia kita tak panggil dah diapit dah. Okey, kita panggil dia di belakang. Sifar di belakang. Okey, bila sifar di belakang, kita boleh kira, kita boleh tak kira. Okey, kita boleh kira, kita boleh tak kira. Jadi dekat sini dia ada banyak jawapan. Okey, dekat sini banyak jawapan. Antara jawapan yang kita boleh terima adalah 2 angka bererti. Okey, sebab kita kira 15 itu sahaja, 15 sahaja. Kalau kita nak kira yang seterusnya ni, sifar yang seterusnya, jadi kita akan ada 3 angka bererti. Kalau kita nak kira lagi sifar tu, kita boleh dapat 4 angka bererti. Lagi satu kita boleh dapat 5 angka bererti. Okey? Faham? Bila dia dekat belakang, kita boleh kira tak? Kita boleh kira, kita boleh tak kira. Okey, kita ada banyak pilihan jawapan. Okey, seterusnya kita tengok soalan E pula. 0 perpuluhan. Kat sini ada perpuluhan 0.7803. Okey. Sifar bila dia duduk depan titik, depan perpuluhan, kita tak kira. Kita tak kira. Macam mana cikgu nak buat ni? Kita kuningkan dia. Tak kira. Tak kira, okey? Jadi kita ada apa kat sini? Kita ada 1, 2, 3. Sifar di tengah-tengah diapit, kira.
Okey, digit 3 tu kita kira lah. Jadi kita ada 4 angka bererti. Okey. Seterusnya soalan F. Kita ada 0.0. 0.0. Okey, jadi yang ini sama juga. Dia depan titik dan depan digit lain. Okey. Dia depan titik yang ni. Yang ni, depan titik kita tak kira. Okey. Depan digit lain. Depan digit lain. Tak kira juga. Jadi dekat sini kita ada 1, 2. Okey, yang tengah-tengah ni kita kira. Diapit. Dan 3. Jadi kat sini kita ada 3 angka bererti. Okey, seterusnya G 12.051. 12.051. Okey, dekat sini kita kira ke tak? Kita kira. Walaupun dia duduk belakang titik ni, tapi dia tetap diapit. Jadi kita kiralah. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5 angka bererti. Okey, last. H. Kita ada 1 perpuluhan. 1 perpuluhan 27. Okey, jadi yang ini kita kira ke tak? Sebabkan sifar itu berada selepas titik. Okey, selepas titik. Okey, ada titik dekat situ. Selepas titik, maka sifar itu kita kira. Kita kira. Jadi kat sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 angka bererti. Okey. Okey, jadi dekat sini cikgu kongsikan tips. Okey, nak ingat untuk sifar ni. Alright. Kita ada 4 benda yang kita kena ingat. Okey. Yang pertama, sekiranya dia duduk di depan. Okey, depan sebelum digit. Sebelum digit ada sifar. Okey. Tak kisahlah dia tu ada. Okey, ada 4. Yang pertamanya adalah sebelum digit. Okey. Digit ni boleh jadi apa-apa sahaja. Okey, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1. Okey, jadi tak kisahlah dia duduk depan tu, dia ada perpuluhan ke, dia tak ada perpuluhan ke, kita ingat dia tidak dikira. Tidak dikira. Okey. Kalau dia duduk tengah-tengah, ada digit, ada sifar. Okey. Tak kisah ada berapa sifar sekalipun, kita kira. Kita kira sifar itu. Okey. Sekiranya dia ada selepas titik. Okey. Selepas titik ataupun perpuluhan lah. Tak kisahlah. Sebelum tu ada lagi digit. Lepas je perpuluhan ada digit. Lepas tu ada sifar. Kita kira. Kira sifar tu. Okey. Dan last sekali adalah sekiranya dia duduk di belakang. Okey, di belakang sebelum perpuluhan lah, sebelum titik. Kan, kat sini tak ada titik kan kat sini ni. Tak ada perpuluhan pun. Contoh macam soalan nombor soalan D tu, 15,000 tu kan. Tak ada titik pun kat situ, tapi dia duduk di belakang. Kita boleh kira, kita boleh tak kira. Okey, nak kira berapa angka bererti, kita tengok balik soalan. Nak kira berapa angka bererti, kita tengok semula soalan. Dia nak angka bererti berapa. Okey, jadi sekarang cikgu akan teruskan dengan macam mana kita nak bundarkan. Bundarkan kepada angka bererti tertentu. Okey, contohnya dia bagi kita satu nombor. Nombor tersebut ada angka bererti 5.
Lepas tu dia minta kita bundarkan kepada dua angka bererti. Okey, kita boleh buat. Jadi dekat sini yang pertama yang kita perlu tengok, yang kita perlu tahu adalah cara baca bilangan angka bererti yang asal. Okey, macam tadi kita dah cuba buat. Okey. Jadi kita tengok terus kepada contoh. Okey, kita ada 40,836. Okey, contoh dekat sini dia minta kita bundarkan kepada satu angka bererti dulu. Okey, satu angka bererti. Jadi kita kira nombor yang asal ni, kita kira satu angka bererti tu. Yang mana satu angka bererti tu? Okey. Satu. Inilah. Sebab dia nak satu angka bererti kan. Kalau dia kata tiga angka bererti, satu, dua, tiga. Okey. Okay, kita buat yang satu dulu. Jadi satu ni, bila kita dah tahu, okey, digit 4 adalah angka bererti 1. Okey, jadi kita kena tengok yang sebelah dia. Apa yang sebelah dia? Nombor di sebelah dia. Nombor di sebelah dia apa? Jadi kita kena tengok nombor di belakang dia. Nombor di belakang dia apa? Sifar. Okey, sifar ini kita balik kepada peraturan sekiranya dia adalah kosong sehingga 4, kita tak payah tambah. Tak perlu tambah. Ini macam kita bundar biasa. Okey, sekiranya dia 5 hingga 9, kita tambah 1. Okey, ingat lagi yang ni. Jadi, bila kita ada sifar dekat sini, 4 ni perlu tambah dengan 1 tak? Tak perlu sebab sifar adalah dalam golongan yang ni. Okey, jadi tak perlu tambah 1, maka kita akan dapat jawapan kita 40,000. Okey, macam tadi kita dah belajar sama ada kita nak kira 40,000 ni betul ke tak? Dia satu angka bererti ke dia adalah 5 angka bererti? Walaupun kita tulis dia sebagai 40,000, ada 5 angka dekat situ, tapi angka bererti dia tetap boleh dikira satu. Kita boleh kira 2 juga, kita boleh kira 3 juga kan? 40,000. Okey, seterusnya kita try buat angka bererti 3. 3. 3 angka bererti. Jadi kita perlu akan buat dekat sini 40,836. Okey, 3 angka bererti kita akan kira daripada depan lah ya. 1, 2, 3. Okey, digit 8 tu. Jadi 8 ni kita tengok nombor belakang 8 adalah 3. Okey, jadi 3 dekat sini kita perlu tambah dengan 1 tak? Dia golongan mana? Dia golongan yang hijau ni kan. Dia tak perlu ditambah dengan 1. Bukan dia tau. 8 tu yang kena tambah. Jadi 8 tu kena tambah ke tak? Tak perlu tambah. Okey. Jadi kita ada jawapan kita akan dapat di sini 40,008. Okey, 8 mesti adalah 00. Okey, bila kita dah tentukan 3 angka bererti tu, nombor selepas digit angka bererti tu, kita tukarkan kepada kosong. Kita tukarkan kepada sifar. Okey? Boleh? Jadi, kita tengok lagi contoh lain. Kita ada contoh nombor 2. Okay, kita ada 0.61059. Cikgu nak tukar kepada 4 angka bererti ya. Kita buat 4 angka bererti. Jadi kita kira dekat sini. Kita nak kira dari sini ke? Tak. Sebab sifar sebelum titik, okey. Kita nak kira dari sini ke? Okey, kita kira. Kita nak kira dari sini ke?
Tak, sebab dia dekat depan kan. Tadi kita kata kalau dekat depan kita tak kira. Tengok tips kita. Okey, jadi kita perlu bermula dengan 6 tu. Okey. 1, 2, 3. Cikgu nak buat 2 angka bererti. Jadi dekat 2 je lah. Okey. 1, 2. Okey. Kita tengok selepas nombor 1 ni. Okey. Belakang dia. Belakang dia ada apa? Sifar. Jadi bila ada sifar masih lagi yang geng hijau tu lah. Golongan hijau tu. 1 tu tak perlu tambah. Okey. Tetapi yang selepas dia tu, nombor-nombor selepas dia, kita perlu tukarkan kepada sifar. Jadi jawapan kita dekat sini. Ni, dia dah dapat dah. 0.61. Okey, kita boleh tukar. Okey. Okey, baik. Seterusnya kita ada soalan nombor 3. Kita dapat. Okay, seterusnya kita tengok nombor 3. 72.435. Kita nak buat 4 angka bererti. Okay, 4 angka bererti. Jadi kita akan kira daripada depan. 7 ni. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, kita tengok kepada digit 3. Okay, digit 3 ni. Kita tengok nombor belakang dia. Nombor belakang dia adalah 5. Okey, jadi 5 ni geng yang mana? Geng yang 0 sampai 4 ke geng yang 5 sampai 9? 5 sampai 9. Maka 3 tadi tu kena tambah dengan 1. Okey, 3 kena tambahkan dengan 1. Jadi kita akan dapat 72.43. Tak, 3 tambah dengan 1 dia akan jadi 4. Okey, nombor selepas 3 tu yang dah bertukar jadi 4 tu, kita gantikan dengan sifar. Okey? Boleh? Jelas? Alright. Jadi, sampai situ sahaja contoh yang cikgu boleh bagi. Kita akan sambung kelas kita dalam Google Meet dan juga video-video seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.